Allah, kita terus mulakan kuliah malam ni dengan bersama-sama membaca Ummul Kitab ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walal kiram wa ashabil izam, insyaallah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna sadaqal hadis kitabullah wa khairan hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarril umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim, ba'da'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Maksudnya demi masa sesungguhnya manusia itu semuanya berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman serta mengerjakan amalan soleh dan bersama-sama dengan kebenaran dan bersama-sama dengan kesabaran. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa nafa wa intifa' wa ifadatu istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ila al-hadi ibtigha mardatillah ibtigha wajhillah wa qurbihi wa sawabi subhanahu wa ta'ala. Yang saya hormati, semuliakan Al-Fadhil tuan-tuan imam kita, tak lupa juga yang semuliakan Al-Fadhil Tuan Bilal, Tuan Siap, pengurusi masjid, jawatan kuasa masjid, sidang jamaah muslimin muslimat, mukminin mukminat wa ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur pada Allah kerana dengan izin Allah sekali lagi tuan-tuan kita dapat bersama malam ini untuk kita sambung kuliah kita kitab Tauhid, bab akidah, di muka surat 242. Betul tak? 242. Baik. Yang ada kitab disemak qala musannifu wa ta'ala wa nafa'ana bihi fi ulumihi bidari amin. Telah berkatalah oleh musannif ataupun pengarang kitab, mudah-mudahan memberi manfaat akan ilmunya dalam dua negara, dunia dan akhirat. Baik. Adalah ta'alluq itu dengan iktibar tempat terbahagi kepada dua bahagi. Betul tak? Betul. Adalah ta'alluq itu dengan iktibar tempat. Iktibar tempat terbagi pada dua bahagi. Pertama, bertakluk dengan zat Tuhan dan zat yang lain. Pertama, bertakluk dengan zat Tuhan dan zat yang lain ialah seperti ilmu, kalam, sama' dan basar. Ilmu, kalam, sama' dan basar, dianya sifat-sifat ini ta'aluk dia kepada zat Allah Ta'ala dan kepada zat yang lain. Pertama ilmu. Kalau ilmu ta'aluk dia apa?
Ilmu dan kalam. Ilmu dan kalam ta'alluqnya ala kulli al-ilmu wal kalam muta'alliqani ala alal wajibati wal mustahilati wal jaizat. Sebut dalam kitab Matan Sanusi kan. Jadi ilmu dan kalam tu takluknya kepada benda yang wajib dan benda yang mustahil dan benda yang harus. Benda yang wajib, mustahil dan harus. Itu sebabnya dia takluk dengan zat Tuhan. Zat Tuhan dan juga zat yang lain. Kemudian sama' dan basar. Sama' dan basar takluknya ala kulli mawjudat. Betul tak? Kalau ilmu takluk dengan sekalian wajib, harus dan mustahil. Sama' basar takluknya ala jami'il mawjudat. Ala jami'il mawjudat, setiap benda yang ada lah, setiap benda yang wujud. Setiap benda yang wujud itu takluk sama' dan basar Allah Ta'ala. Sama ada pada zat Allah dan yang lain daripada zat Allah. Mana setiap benda yang wujud lah, wujud. Okey, ulang semula. Takluk kepada zat Tuhan dan zat yang lain, iaitulah ilmu dan kalam. Kenapa ilmu dan kalam ni dikatakan takluk dia pada zat Tuhan dan zat lain? Kita ambil dua dulu. Kenapa ilmu dan kalam takluknya kepada zat Tuhan dan zat yang lain? Kerana disebut dalam Matan Sanusi, disebut as-sam'u wal basar kan muta'alliqun bi jami'il wajibat wal mustahilat wal jaizat. Okey, kerana sama' dan basar, kerana ilmu dan kalam itu takluknya kepada segala benda yang wajib dan benda yang harus dan juga benda yang mustahil. Baik, kemudian sama' basar pula. Kenapa sama' basar itu takluk pada zat Tuhan dan zat yang lain? Kerana disebut dalam Matan Sanusi as-sam'u wal basar kan muta'alliqun ala jami'il mawjudat. Alal jami'il mawjudat, takluk dia kepada sekalian benda yang mawjud. Setiap benda yang mawjud ataupun setiap benda ada, sama ada benda tu nampak dilihat ataupun tak nampak dilihat. Seperti zat Allah lah. Zat Allah, zat tidak boleh dilihat, tapi boleh dilihat besok di akhirat. Macam tu. Yang kedua, zat makhluk. Zat makhluk pun ada dua jenis. Makhluk ada makhluk yang kasar, ada makhluk yang halus. Makhluk yang kasar kan jisim yang latif dan jisim yang kasif. Jisim latif jisim yang halus yang berterbangan di udara. Jisim yang halus yang berterbangan di udara, dia mawjud, dia ada, tapi tak boleh dilihat dengan mata kasar. Okey. Yang kedua, jisim yang kasif. Jisim kasif ni jisim yang kasar, yang boleh dilihat, boleh dirasa, boleh dipegang dan sebagainya. Jadi sama' dan basar itu takluk dia kan kepada sekalian benda yang mawjudat, benda yang ada, sama ada yang nampak dilihat ataupun tak nampak dilihat. Sebabnya dia kata bertakluk zat Tuhan dan zat yang lain, iaitulah ilmun kalam. Ilmu dan kalam ni dalam satu kategori, sama' basar dalam satu kategori yang lain. Okey. Kemudian yang kedua, bertakluk kepada zat yang lain, tidak kepada zat Tuhan, iaitu kudrah dan iradah. Yang kedua, bertakluk dengan zat yang lain, tidak kepada zat Allah, iaitulah kudrah dan iradah. Macam tu. Kenapa? Kerana disebut dalam kitab Matan Sanusi, dia kata al-qudratu wal iradatu kan muta'alliqani ala kulli mumkinat. Dia sebut dalam Matan Sanusi, dia kata kudrah dan iradah itu takluk dia kepada segala benda yang mungkin. Dia tak takluk kepada zat Allah, tetapi takluk dia, tetapi itu zat, itu sifat Allah. Kudrah iradah ialah sifat Allah yang tetap tidak bercerai tangga dengan Allah, tetapi
Ta'aluk dia tu, apa makna ta'aluk? Talabu sifat amruz zaid anizat, menuntut sifat satu pekerjaan tambahan kepada zat Allah. Mana kerja tambahan dia, selain daripada kerja tambahannya duduk pada zat Allah, selain itu kerja tambahannya ialah tadilah melaksanakan arahan-arahan Allah Subhanahu Wa Taala tadi. Jadi kudrah iradah itu ta'aluknya ala kulli mungkinat, kepada setiap benda yang mungkin. Itulah alam. Itulah alam lah, benda yang lain. Macam kita sendirilah. Kita di sini pun ta'aluk segala kudrah dan iradah Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Macam mana dikatakan ta'aluk kudrah dan Allah Taala? Ta'aluk kudrah Allah Taala itu ialah secara taksir. Taksir memberi bekas. Ta'aluk kudrah Allah Taala pada kita secara taksir memberi bekas. Sedangkan ta'aluk kita tidak memberi bekas. Walaupun zahiriatnya kita nampak kita yang membuat. Kan? Contohnya kita memotong menggunakan pisau. Zahiriat kita nampak kita yang memotong. Kan? Kita yang memukul, zahiriat kita nampak kita yang memukul. Tapi bukan kita yang memukul. Kerana kesan daripada pekerjaan kita tiada taksir. Yang taksir itu yang ada kesan ialah perbuatan Allah, bukan perbuatan kita. Macam tu. Boleh? Yang kedua, iradah. Ta'aluk iradah itu ialah secara taksis, menentukan. Jadi dah ada kudrah, lepas itu ada penentuan daripada Allah. Dia dah ada kudrah nak menjadikan contohnya Zaid. Kemudian penentuannya, iradah ni macam mana? Dia nak jadikan Zaid tu macam mana? Nak dilahirkan Zaid tu di negeri mana? Nak dibesarkan di negeri mana? Macam mana rezeki dia, ajar dia dan sebagainya kan? Apa dia punya kejayaan dia, usaha dia dan sebagainya. So ta'aluklah, kata ta'aluklah iradah kepada Allah, kepada hamba tadi lah, kepada makhluk si Zaid tadi. Macam tu. Baik. Kemudian ta'aluk itu dengan iktibar sifat. Kemudian ta'aluk itu dengan iktibar sifat 20, terbagi pada 4 bahagian. Pertama, tiada bertakluk dengan sesuatu, iaitulah sifat nafsiah. Mana sifat nafsiah? Itulah wujud. Kemudian salbiah. Mana salbiah? Ada 5. Kitab, baqah, muhalafatu ta'ala al-hawadis, qiyamu ta'ala bin nafsi wa daniyat. Okay? Ada 5 kan? Ini semua adalah sifat yang tidak ada takluk. Nafsiah tiada takluk, salbiah tiada takluk, dan ma'nawiyah. Ma'nawiyah pun tak ada takluk. Kaunu ta'ala qadiran, kaunu ta'ala muridan, kaunu haliman, kaunu hayyan, samian, basiran, mutakaliman. Okey, 7 tu dia adalah sifat-sifat yang tidak bertakluk. Okey. Kemudian dan sifat hayat. Hayat juga tiada takluk. Hayat ni sifat ma'ni. Jadi ada takluk dalam sifat ma'ni itu ada 6 saja. Kudrah, iradah, ilmun. Hayat tak masuk. Kenapa hayat tak masuk? Disebut dalam kitab Matan Sanusi, dia kata wal hayat la tata'allaqu bi syai'in. Sifat hayat tu tiada takluk kepada mana-mana. Tetapi dia tetap ada pada Allah. Dia tetap tidak bercerai tanggal daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Taala tak ada hayat, tak hidup, macam mana? Mustahil lah Allah Taala tak hidup. Nak mentadbir, nak mengurus mestilah hidup. Macam tu. Okey? Hayat. Jadi kenapa ayat tak ada takluk? Memang disebut dalam kitab Matan Sanusi. Kitab Matan Sanusi itu kitab dia nipis je. Kitab pondok kan, yang mensyarah itu yang panjang lebar tu. Yang lebar seperti kitab Aqidatul Najin kan, apa lagi Kifayatul Awam, kitab Ad-Dasuki, kitab Umul Barahin. Banyaklah kitab berkenaan dengan akidah ni, tauhid ni banyak. Memang dalam kitab-kitab tauhid memang disebut macam tu. Mana sifat nafsiyah, salbiyah, manawiyah dan hayat tidak ada takluk. Kerana tidak berkehendak kepada perkara yang lebih daripada berdiri dia pada zat. Mana tugasnya berdiri pada zat Allah Taala saja. Dia tidak ada tugas yang lain, dia ada fungsi yang lain. Seperti wujud, qidam, baqah. Wujud mana ada, qidam mana sedia, baqah mana kekal. Mukhalafatu ta'ala al-hawadis, berdiri umat Ta'ala dengan sendirinya. Qiyamu ta'ala bin nafsih, kan?
bersalah Allah Ta'ala dengan selainnya. Kemudian qiyam ta'ala binafsi, berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya. Wahdaniyah esa. Wahdaniyah esa. Itu semua sifat yang tidak ada takluk, tetapi dia tetap ada pada Allah. Dia tetap berdiri pada zat Allah Ta'ala, yang sebut dalam kitab ni. Kemudian bertakluk dengan mungkin, itulah sifat kudrah iradah. Macam yang saya sebut tadi lah, al-qudratu wal iradatu muta'alliqani bi jami'il mumkinat, disebut dia bi jami'il mumkinat. Dalam kitab Aqidatun Najin yang dikarang oleh Syekh Zainal Abidin bin Muhammad Al-Qahtani, ataupun dikenali dengan Tuan Minal. Tuan Minal pun disebut dalam kitab tu. Kitab Jawi lah, kitab Turas lama, disebut dalam kitab tu. Kitab ni lah, kitab Aqidatun Najin fi Ilmi Usuluddin, yang dikarang oleh Syekh Al-Alim Al-Alamah Al-Fahamah Syekh Zainal Abidin bin Muhammad Al-Qahtani Allah Ta'ala. Ini mengaji ke pondok. Tapi kitab ni ada juga orang bawa mengajar, tapi nak kena orang tu dia kuasai lah kitab ni. Kalau dia tak mengaji kitab ni, memang dia tak boleh nak bawa, kan? Sebab banyak sekarang ni banyak orang mengajar kitab moden. Banyak kitab moden mengajar, kan? Macam ni pun kitab moden ni. Dah moden dah, sebab dia dah edit, dah tu balik, dah susun balik macam tu. Tak ada yang macam ni. Sebab kalau macam ni, dia tak ada apa pun tu, gambar pun tak ada. Gambar pun tak ada, kan? Tulisan Jawi je. Kan kau tak berpinau kan mata tu, kan? Kau tak berpinau-pinau mata, kan? Kau jap nampak, kau jap tak nampak tulisan ni, kau jap nampak balik. Tu. Kalau boleh ngaji bagus. Pinau. Kitab ni tak tahu apa tahun bila punya, dah berkurun-kurun dah, masih lagi guna pakai. So maknanya dia punya pahala tu masih mengalir lah kepada musannaf pengarang dia lah, masih mengalir lagi pahala dia, masya-Allah. Kemudian yang ketiga, bertakluk kepada yang maujud. Bertakluk pada maujud itu samak dan basar. Macam saya kata lah, as-sam'u wal basar muta'alliqani ala kulli maujudat. Samak basar takluknya kepada benda yang maujud. Benda maujud, benda ada lah, termasuklah Allah, kan? Kalau sebut dalam kitab yang apa tu, yang dikarang sifat 20 yang Dr. Ustaz Mahathir Jul, kan, disebut itu, kan. Dia katakan maujud disebut dalam bracket tu setiap benda yang boleh dilihat. Setiap benda dilihat tu dikatakan maujud. Gitu. Mana termasuklah zat Allah boleh dilihat, tapi bukan sekarang lah. Tetapi di akhirat lah. Di akhirat lah. Itu pun yang ahli syurga saja dapat melihat. Ahli neraka tak dapat lihat lah. Baik. Kemudian yang keempat, yang bertakluk kepada yang wajib, mustahil dan harus, adalah seperti ilmu dan kalam. Sifat ilmu dan kalam, maksudnya cakap tadi lah. Wal ilmu wal kalam, kan, muta'alliqun bi jami'il wajibat wal mustahilat wal jaizat. Kan, takluk itu harus ilmu dan sifat takluknya kepada benda yang wajib, mustahil dan juga harus. Yang demikian nyatalah takluk sifat ilmu dan kalam itu lebih umum. Nampak tak? Takluk ilmu dan kalam ni lebih umum. Takluk kudrah iradah khusus. Kenapa takluk iradah khusus? Kerana dia hanya takluk kepada benda yang mungkinat saja. Sedangkan ilmu dan kalam takluknya kepada benda yang wajibat, termasuklah Allah Ta'ala. Wajibat, benda yang wajib ada. Wal mustahilat, benda yang mustahil ada. Itu lawan daripada wujud Allah. Dan jaizat, benda yang harus. Mana benda yang harus? Menjadikan alam. Harus Allah Ta'ala mencipta alam. Harus mencipta diri kita. Dan Allah Ta'ala tidak berhajat pun pada kita pun. Kita lah yang berhajat pada Allah. Dia tak berhajat pada dia. Dia tak hajat pada kita. Kita taat ke, tak taat ke, dia tak ada rugi apa-apa. Yang rugi dia kita lah. Macam tu. Tak buat taat pada dia. Baik. So, hakikat sifat yang bertakluk. Okey, dia punya gambar rajah, kan.
rajah tu. Jadi sifat yang bertakluk ada sifat mani. Sifat mani saja takluk. Sifat-sifat salbiyah, sifat nafsiyah, wujud, sifat manawiyah, dia tak ada takluk. Yang takluk ini je. Basar, sama, ilmun, kalam je kan, kudrat iradah. Mana ada 6 kan? Ada 6 saja. Hayat tak ada. Dia tak sebut hayat. Kerana hayat tu walaupun dia ada berdiri pada Allah Taala, dia tidak ada takluk. Apa makna takluk? Menuntut sifat pekerjaan tambahan. Kerja tambahan dia apa? Selain daripada zat Allah, duduk pada zat Allah Taala, apa kerja tambahan dia? Baik. Kemudian bentuk takluk. Pertama kudrah. Kudrah takluknya kepada perkara mungkin, mengadakan dan mentiadakan. Ijad wal i'dam. Mengadakan ataupun mentiadakan. Itulah tugas kudrah. Takluknya kepada benda yang mungkin, misalnya makhluk, dalam mengadakan makhluk itu ataupun mentiadakan makhluk. Ijad wa i'dam. Ijad ain alif. Alif ya jim alif dal, ijad. I'dam alif ain dal alif mim. I'dam, mentiadakan. Ada asal perkataan adam. Ain dal mim adam. Wujud lawakan Adam. Adam tu bukan Nabi Adam itu. Nabi Adam tu lain. Itu Hamzah. Hamzah dal mim Adam. Ni ain dal mim. Ain mana tiada lah. Wujud lawannya Adam. Kan? Wujud lawannya Adam. Dia tak sebut itu wujud lawannya tiada wujud. Dia tak sebut itu wujud lawannya tiada wujud, tapi disebut wujud lawannya Adam. Dia ada pembahasannya. Kan lawan tu sebab kalau wujud lawan tiada itu namanya, istilahnya dalam bahasa Arab itu ialah naqidaini. Naqidaini. Dua yang berlawanan, naqidaini. Kalau wujud lawan Adam namanya diddaini. Naqidaini nun qaf ya doi dot ya nun. Asalnya naqid, lawan. Jadi kalau kita baca dengan tasniah, naqidaini lah, dua yang berlawanan. Wujud lawannya tiada wujud, itu istilahnya naqidaini. Kalau wujud lawannya yang Adam, wujud lawannya Adam, itu namanya diddaini. Diddaini lagi luas. Lagi luas. Berbanding dengan naqidaini. Itu sebabnya dikatakan perkataan diddaini. Dia tak sebut naqidaini. Disebut dalam matan Sanusi. Dalam matan Sanusi disgunakan diddaini. Diddaini disebut. Dia tak dikatakan naqidaini. Sebab diddaini lagi luas. Lagi luas pembahasannya berbanding dengan naqidaini. Naqid itu lawan juga. Diddaini pun lawan juga. Walaupun istilahnya maknalah sama, tapi dia punya huraiannya berbeza. Huraiannya berbeza. Boleh? Baik, kemudian iradah takluknya kepada perkara mungkin tetapi dalam bentuk tahsis. Takluknya kepada perkara yang mungkin juga, macam kudrah juga, tetapi dalam bentuk tahsis, menentukan Zaid tadi. Zaid nak tinggal kat mana, bentuk Zaid macam mana, kulit dia macam mana. Okey, kudrah tadi dia nak menjadikan. Kudrah nak menjadikan. Sedangkan iradah pula menentukan pula bentuk dia. Bentuk Zaid tadi. Allah Ta'ala dah putuskan dia nak menciptakan Zaid, kudrah dia. Okey, kemudian iradah dia pula macam mana? Penentuan dia Zaid tu macam mana? Rupa dia, lonjong ke, bulat ke, persegi ke? Dan kulit dia macam mana? Hitam, putih, sawo matang, belang-belang, kuning, hijau, macam incredible Hulk. Incredible Hulk kan hijau. Manusia hijau, incredible Hulk. Kalau manusia kuning, kalau makhluk biru. Makhluk biru Avatar. Pernah tengok cerita Avatar? Makhluk biru kan? Dia punya saiz badan tu lagi besar lah dengan manusia biasa. Siapa pernah tengok Avatar lah. Itu cerita fantasi je. Orang barat kan macam-macam cerita. Kan bumi diserang dengan makhluk asing lah. Itu biasa cerita-cerita orang barat ni. Predator lah, alien kan. Kan banyak ada punya siri-siri predator tu. Kan
Ramai peminat tu, saya peminat juga tengok cerita Predator. Biasalah barat cerita benda-benda fantasi ni memang banyaklah dia cerita. Tapi dia untung banyak. 20,000 juta dia untung kan. Sebab dia buat filem tu memang susahlah dia buat dia. Susah nak buat benda tu kan. Tu dia untung banyak. Baik. Kemudian sama ilmu, sama bahasa ilmu. Takluknya kepada perkara yang wajib, mustahil dan harus dalam bentuk inkishaf dan ihatah. Inkishaf mana terbuka, terdedah, tersingkap. Ihatah meliputi. Ihatah meliputi. Ni fungsi sama bahasa dan ilmu. Tetapi takluk inkishaf sama berbeza dengan inkishaf basar. Berbeza dengan inkishaf ilmu. Walaupun ketiga-tiganya takluk inkishaf, tetapi ada perbezaan antara ketiganya. Macam mana perbezaan? Wallahu alam. Tapi disebut dalam kitab ada perbezaan. Macam mana beza dia? Sirah pada Allah kata. Allah Taala yang lebih tahu macam mana perbezaan dia. Macam tu. Baik, kemudian kalam mana berkata-kata? Takluknya perkara-perkara yang wajib, mustahil dan harus. Dalam bentuk dilalah, petunjukan dan ilham dan juga muri faham. Okey, kalam ni tuan lihat dalam Quran kan banyak kalam, ayat-ayat Quran dia ada ayat menyentuhkan tentang keesaan Allah. Qul huwallahu ahad kan. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Ayat menyentuhkan tentang keesaan Allah. Macam tu. Jadi sebut. Okey, kemudian ayat menyatakan tentang Allah Taala tak ada sekutu. Tak ada sekutu kan. Dan ayat tentang Allah Taala mencipta makhluk. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Allah yang mencipta langit dan bumi kan. Jadi itu takluk kepada benda yang jaizat lah, benda harus. Dia ada ayat yang takluknya kepada benda yang wajib, iaitulah ayat-ayat mengenai tentang keesaan Allah Taala. Allahul ladzi khalaqas Allahumma fis samawati wal ard, Ta'ala berada di langit dan bumi. Allah Ar-Rahman as-istawa, Allah Ta'ala asma arash. Kan Allah Ta'ala mencipta langit dan bumi. Okey. Ini semua nak menyatakan tentang keesaan Allah Ta'ala. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Ini menyatakan tentang wajibat, benda yang wajib. Wajib ada. Wajib Allah Ta'ala itu esa. Kemudian mana ayat menyatakan tentang mustahilat? Ayat-ayat yang menyatakan tentang Allah Ta'ala tak ada sekutu. Allah Ta'ala tak ada sekutu, tidak ada syirik pada dia. Itu takluk yang bentuk mustahilat. Benda yang mustahil bagi Allah Ta'ala. Benda yang harus pula, Allah Ta'ala cipta langit dan bumi. Ayat-ayat menyatakan langit dan bumi itu benda yang jaizat, benda harus. Jadi semua ayat-ayat Quran tadi, kalam tadi menunjukkan kepada, itu adalah dinamakan sebagai kalamul lafzi. Kalamul lafzi yang menunjukkan kepada kalamul nafsi yang ada pada sisi Allah Subhanahu Wa Taala, yang tidak bercerai tanggal pada sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalam yang kita baca Quran itu, kalam yang kita baca ini menunjukkan kepada kalam yang ada pada Allah Taala. Tapi kalam yang kita baca ini adalah hadis. Cuma kita tak boleh katakan ayat Quran kita baca itu hadis, tak boleh. Kerana tiada adab kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab nanti kita akan terfikir bahawa kalam Allah Taala itu adalah hadis, sedangkan kalam Allah Taala adalah qadim. Qadim, bukan hadis. Itu yang jadi perbalaan, itu perdebatan. Sampai ada kata ulama-ulama yang dibunuhlah kerana mempertahankan Quran itu adalah qadim, bukannya makhluk. Baik, kemudian yang belakang, sifat ma'ani daripada segi ta'aluk. Masuk isyak dah belum? Kenapa ni kadang bercakap dia tak sedar. Ya, tak sedar tuan. Baik, sifat ma'ani pada segi ta'aluknya, ta'aluk taksir. Taksir mana memberi bekas. Taksiri, ta alif hamzah sa. Ta alif sa ya ra, taksir. Taksir mana berbekas. Yang berbekas ialah kudrah iradah Allah Taala. Habis kita ada kudrah tak? Kita ada juga ada kudrah. Kita ada kekuatan juga, tapi kekuatan kita tidak berbekas. Macam tadilah. Zahirat kita nampak kita yang memotong, tapi bukan kita yang memotong.
Zahiriat kita yang memukul, bukan kita yang memukul. Zahiriat kita yang buat itu, buat ini dan sebagainya, tapi bukan kita yang buat. Hakikatnya yang buat ialah siapa? Allah. Kerana kudrah kita tiada taksir, tiada memberi bekas. Kemudian ta'alul inkisyaf. Tadilah tersingkap, terdedah. Okey, sama bahasa ilmu. Ini ta'alul inkisyaf. Mana terbuka, tersingkap. Kalau sama Allah Ta'ala tadi, apakah mana sama Allah Ta'ala? Allah Ta'ala mendengar kan? Mendengar tu sama ada benda yang bersuara ke, tak ada suara, Allah Ta'ala mendengar. Basar melihat, kita juga melihat. Sama ada benda tu kita nampak ke tak nampak, Allah Ta'ala tak dapat melihat. Ilmu mana kalam. Ilmu Allah Ta'ala pun kata menjangkau kepada semua alam, kepada makhluk. Macam tu. Kemudian dilalah kalam lah. Jadi kalam mana apa yang kita baca tu, Quran tu, ayat yang kita baca itu merupakan dinamakan sebagai kalamul lafzi, kalamul lafaz, kalam dari segi lafaz. Maka ditunjuk setiap ayat kita baca itu kepada kalamun nafsi, kalam yang bangsa diri yang ada kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian pembahagian tempat ta'aluk. Pembahagian tempat ta'aluk bertakluk kepada perkara mungkin, bertakluk kepada perkara yang wajib hakiki, bertakluk kepada perkara yang mustahil hakiki, mustahilat, wajibat, mustahilat, dan takluk pada yang harus, iaitu jaizat. Jaizat benda yang harus. Macam itulah. Boleh faham? Boleh. InsyaAllah. Okey? InsyaAllah. Kalau ada masa, kalau ada kata masa, kalau nak sambung kitab ni, bolehlah. Aqidatul Najin ni. Ada jual. Tapi tak adalah macam cetak ni lagi. Yang bahasa yang dia alihkan ke bahasa Rumi ada. Dia dah buat bahasa Rumi dah. Dia dah buat dah. Sebab saya pun mengajar kitab ni di Masih Pantai. Masih Pantai. Saya mengajar dah sampai kepada bab benar sifat yang mustahil lah. Sifat yang mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kemudian huraian uluhiyah. Huluyah. Apa makna huluyah? Huluyah maknanya ketuhanan. Asal daripada perkataan ilahun. Jadi kata-kata uluhiyah tu dia asal daripada perkataan ilahun. Kan? La ilaha illallah kan? La ilaha. Ya, la ilaha lahu. La ilaha. Jadi tiada Tuhan. Jadi perkataan uluhiyah tu daripada perkataan ilahun lah. Mana ketuhanan. Artinya kaya Tuhan daripada tiap-tiap perkara dan berkehendak tiap-tiap yang lainnya kepadanya. Dan daripada kenyataan ini terbagi sifat 20 tu pada dua bahagian. Pertama sifat istighna, yang kedua iftikar pula. Jadi 20 juga. 20 juga, tapi daripada 20 tu pecah pada dua. Istighna dan iftikar. Istighna kaya Allah daripada satu, iftikar berkehendak yang lain pada Allah. Berkehendak yang lain pada Allah, itu iftikar. Okey. Istighna maknanya kaya Allah Ta'ala daripada segala sesuatu. Yang kedua iftikar berkehendak kita pula. Berkehendak kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan itu nyatalah bahawa kaya Allah Ta'ala itu daripada segala sesuatu dan berkehendak segala yang lainnya daripada Allah Ta'ala itu kepada Allah. Tetapi yang lebih masyhur makna uluhiyah itu ialah keadaan Tuhan yang disembah yang berkehendak kepadanya segala yang lain daripada Allah. Itu yang masyhurlah makna kepada uluhiyah. Dalam kitab tu pun ada istilah uluhiyah rububiyah. Dalam kitab Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang warna oranye tu, ada warna oranye, ada yang warna gelap, warna coklat gelap kan. Dia ada Jawi, ada yang Rumi. Yang dikarang oleh Bekah Mutin Gesabah tu. Dia ada sebut situ perbezaan antara tauhid uluhiyah dan rububiyah. Macam mana tauhid uluhiyah, macam mana rububiyah, sebut dalam kitab tu. Cuma dalam kitab tu dia tak sebut sifat 20.
Tu kekurangan kitab tu lah. Sebab tu perlu dia tak sebut. Macam tu. Siapa nak azan? Ya. Okey. Okey. La ilaha illallah rabbana. Salatul Fatiha. Kita sama sikit je tuan. Oleh demikian nyatalah bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini uraian berkenaan uluhiyah lah. Jadi dalam kata uluhiyah ni disebut juga dalam kitab-kitab lain. Contohnya kitab Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang dikarang oleh Bekaf Mufti Negeri Sabah itu. Di situ disebutlah kitab tu lebih membahaskan berkenaan akidah yang sahih dengan akidah yang batil. Kemudian tentang beriman pada Allah, beriman pada Rasul, beriman pada malaikat, beriman pada kitab-kitab, beriman pada hari kiamat dan beriman tentang qada dan qadar. Pembahasan dia panjang lebar lah dalam tu. Setiap yang beriman itu. Tetapi dia tak ada bahas sifat 20. Tuan-tuan kena tahulah. Kalau mengaji kitab Aqidah Ahlussunnah yang dikarang oleh Bekaf Mufti Negeri Sabah tu. Saya pun ada juga mengajar dulu kitab tu. Dia tak ada sebut sifat 20. Kalau sifat 20 kat dalam ni. Kitab ni ada sifat 20. Macam tu. Baik, kemudian sifat yang masuk dan istighna
Bermakna istighna tadi tuan-tuan, kaya Allah pada yang lain. Iaitulah wujud, qidam, baqa, muhalafatu ta'alil hawadis, qiyamu ta'ala bin nafsih. Terus kemudian ada terus lompat pada sama. Qiyamu ta'ala bin nafsih, sepatutnya wadaniyat dulu. Wadaniyat qudrah iradah al muhayyad kan. Tapi dia tak sebut sebab itu iftikar. Itu sifat iftikar. Jadi daripada qiyamu ta'ala bin nafsih terus lompat pada sama. Sama, basar, kalam, kaunu ta'ala samian, kaunu ta'ala basiran, kaunu ta'ala mutakaliman. Itu dimakan semua dikatakan sifat istighna. Istighna sedangkan yang baki itu nanti sifat iftikar. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Sampai situlah pengajian kita, pembincangan kita malam ni. Ada soalan kan? Mesti tutup. Soalan tak? Bukan. Dia rububiyah yang disebut dalam kitab Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah itu maksudnya kepercayaan yang yakin dan jazam. Yakin dan jazam bahawa Allah SWT itu yang mengurus dan juga yang mentadbir alam. Mengurus dan mentadbir alam itu disebut dalam kitab itu. Itu makna rububiyah kat situ. Bukan rububiyah yang tauhid 3 itulah. Yang dipegang oleh Wahabi kan. Yang tauhid 3 tu maknanya orang kafir pada tauhid. Macam tu. Kan? Mana dalil yang mengatakan orang kafir ada tauhid tu Allah Taala kan yang mencipta langit dan bumi gitu. Okey. Tu bezalah macam tu. Habis ya? Tapi auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan sadiqa wa lam takabbala. Rizqan halalan mubarakatan katsirah wasiyan ya fatah ya alim. Lawalana qulubana bi nuri ma'rifataka wa taha fa'arifin. Allahumma faqina bidin, Allahumma faqina bidin. Allahumma ja'al hadza jam'al marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqul ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Qabbalallahu minkum.